Assalamualaikum. Okay, soalan yang seterusnya adalah haiwan an'am apakah haram kita korbankan? Baik. Soalan ni pun ramai yang tanya. Binatang itu an'am dah, lembu dah, unta dah. Tapi unta, lembu apakah diharamkan untuk kita korbankan? Nabi ada bagi tahu kepada kita ada 4 jenis haiwan an'am yang diharamkan untuk kita korbankan. Nombor 1, haiwan itu adalah buta dan jelas haiwan tu buta. Kalaulah sekadar rabun saja, dibolehkan untuk korban. Nombor 1. Nombor 2, al-marid, kata Nabi. Binatang itu sakit dan jelas sakitnya. Seperti contoh, sakit yang berat. Sakit yang berat, ada pun sakit yang sedikit tidak ada masalah. Sakit yang berat seperti contoh, kudis yang sangat banyak di badan dia. Luka yang sangat besar di badan dia. Ataupun tidak ada selera makan. Itu boleh dikatakan haiwan itu dalam keadaan sakit. Kalaulah ciri-ciri begini, maka tidak boleh dikorbankan haiwan tersebut. Adapun sakit yang sedikit seperti contoh, ada kudis sikit, ada bisul sikit, ada kesan merah yang sedikit, ada kesan luka yang sedikit, maka tidak ada masalah untuk kita korbankan haiwan tersebut. Nombor 3, tempang, dan tempang itu tempang yang jelas. Seperti contoh, tempang yang sedikit, haiwan itu tempang ataupun lembu itu tempang. Tapi bila mana dia berjalan masih lagi dalam kumpulan, sampai pun sekali tidak terlambat, itu tidak ada masalah untuk kita korbankan. Tapi kalaulah tempang yang menyebabkan berjalan pun lambat, kawan-kawan dia sampai jauh dah, tapi dia baru saja pertengahan, maka tempang itu tidak boleh dikorbankan. Dan yang keempat adalah kurus dan jelas kurusnya tidak berdaging. Yang ini ada 4 jenis haiwan kurus, dan Nabi syarahkan ada 4 jenis haiwan kurus. Nombor 1, gemuk. Gemuk ni afdal untuk kita korbankan. Nombor 2, haiwan tidak gemuk dan tidak kurus. Ada isi, jawapannya adalah harus untuk kita korbankan. Nombor 3 adalah kurus, tapi ada daging, tapi sedikit. Jawapannya sah, tapi makruh untuk kita korbankan lembu tersebut ataupun unta. Nombor 4, yang inilah yang tak boleh. Kurus dan tidak berdaging. Dahlah kurus, tidak ada daging pula, maka tidak sah untuk kita korbankan haiwan tersebut. Bagi makan banyak-banyak dulu, bagi dedak yang banyak, insya-Allah gemuklah lembu tu. Dan jenis-jenis haiwan yang lain juga, haiwan yang gila. Tiba-tiba jadi gila, tak boleh untuk kita korbankan. Terpotong kaki tak boleh. Haiwan yang pensang, tiba-tiba sampai tempat sembelihan, turun daripada vein, pensang, maka tak boleh untuk kita korbankan haiwan dalam keadaan pensang. Tiba-tiba 2-3 minit haiwan tu bangun, segar balik, sihat balik, maka boleh untuk kita korbankan. Nombor 4, haiwan yang hamil, putus ekor, tidak boleh untuk kita korbankan. Putus ekor, putus kaki, apa-apa yang boleh terbuang ataupun menjadi tempang dalam daging dia ataupun tidak cukup daging, maka tidak boleh untuk kita korbankan. Cuma kalau ada kesan dekat telinga lembu tu, kesan ditebuk untuk letakkan tanda tali dan sebagainya, tidak ada masalah kerana tidak terbuang daging tu dan sebagainya lah.